Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat teruskan pengajian kita terhadap ayat-ayat Al-Quran dan tafsirannya daripada sudut pandangan ilmu kontemporari. Dan insya-Allah pada kali ini saya akan membahaskan pula berkenaan dengan air. Yang disebut dalam Al-Quran. Dan sudah pasti Al-Quran menyebut tentang air kerana air ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk manusia, bahkan untuk kehidupan secara umumnya. Jadi apakah fungsi air yang disebut dalam Al-Quran? Yang merupakan satu mukjizat dan juga satu bukti terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita sama-sama mengupas berkenaan dengan air yang mana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran menyebut air banyak tempat dalam Al-Quran, tetapi kalau kita kaji, air itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran hanya kerana untuk 5 fungsi. Air banyak fungsi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala hadkan kepada 5 fungsi, dan ini 5 fungsi merupakan induk kepada segala fungsi air dan merupakan satu perkara yang sangat penting untuk manusia dan untuk kita ketahui. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala sebut air dalam Al-Quran kerana air itu merupakan sumber kehidupan. Nah, bukan setakat kehidupan manusia sahaja, tetapi kehidupan secara umumnya memerlukan air. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut air dalam Al-Quran dan menyatakan bahawasanya asal penciptaan makhluk di atas muka bumi ini adalah daripada air. Dan ketiga, air itu sudah pasti untuk tumbuhan, dan tumbuhan itu penting untuk binatang, termasuklah kita. Tanpa ada tumbuhan, tidak ada binatang. Tidak ada binatang, tidak adalah manusia untuk makan. Manusia ini makan tumbuhan dan juga binatang. Jadi kalau tidak ada tumbuhan, manusia akan mati. Jadi air itu sangat penting untuk tumbuhan. Bagaimana ia itu penting untuk tumbuhan dari sudut pandangan ilmu sains? Kita akan kupaskan nanti insya-Allah. Keempat, air itu adalah untuk minuman. Sudah pasti. Orang kata, ya ini kita semua tahu. Jadi apa yang kelebihannya, apa specialnya air untuk minuman? Kita akan kupas nanti, kita akan lihat bagaimana kelebihan air ini sehingga sesuai untuk manusia meminumnya. Tidak sama seperti cecair-cecair yang lain. Dan yang kelima, Allah SWT sebut dalam Quran bahawasanya air itu disimpan oleh bumi. Air itu diserap oleh bumi dan air itu dikekalkan di atas muka bumi ini. Jadi kenapa Allah SWT sebut sedemikian? Pasti ada sebabnya. Nah, ini kita akan kupaskan melalui siri kuliah kita berkenaan dengan air dalam Al-Quran. Pertama sekali, air itu merupakan sumber kehidupan ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Sadaqallahul azim. Yang mana bermaksud wa ja'alna, dan kami cipta semua yang hidup minal ma'i, daripada air. Kami cipta semua yang hidup, kulla syai'in hayyin, semua yang hidup tersebut Allah cipta daripada air. Tidak terkecuali, tidak ada sesuatu yang hidup yang Allah cipta tanpa air. Dan ini ditujukan kepada yang hidup di alam kita, bukan di alam rohani. Kerana malaikat tidak dicipta
untuk memerlukan air. Malaikat dicipta daripada cahaya dan cahaya tidak perlukan air. Tetapi manusia dan segala binatang yang melata di atas muka bumi ini dan juga segala tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini memerlukan air. Bahkan sebahagian saintis mengatakan tidak ada kehidupan di universe ini tanpa ada air. Kerana air ini sesuatu yang sangat ajaib ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat ajaib. Tidak ada makhluk di angkasa lepas kat sana atau mana-mana planet yang boleh hidup tanpa air. Kenapa? Tidakkah maknanya ada makhluk yang boleh hidup dengan minyak ke, makhluk yang boleh hidup dengan benda lain ke? Kalau kita lihat mesin, mesin tidak perlukan air, dia memerlukan minyak, mesin. Tapi mesin bukan benda yang hidup. Orang kata benda hidup ni apa? Benda yang hidup ini adalah benda yang mana dia boleh membiak. Mesin tak boleh membiak. Dia boleh replicate, kita boleh replicate dia, kita boleh buat seperti dia, tetapi dia tidak boleh membiak dengan sendirinya. Pertama. Kedua, bahawasanya mesin ini, dia ini tidak boleh maknanya ada nafsu. Tidak ada nafsu. Sedangkan yang hidup di alam ini, di universe ini, dia ada nafsu. Kerana nafsu itulah, maka dia ada tarikan terhadap yang bukan sejenisnya, maka dia tu membiak. Ataupun dia ada keinginan untuk membiak. Mesin tidak ada nafsu. Jadi mesin tu bukan benda yang hidup. Jadi mesin memerlukan minyak, itu satu perkara yang bukan dikatakan hidup, yang tak termasuk dalam ayat Al-Quran ini, surah Anbiya ayat 30 ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan fakta tersebut. Bahawasanya semua kehidupan ini mereka perlukan air untuk kehidupan. Tanpa air tidak boleh hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka mahu beriman? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat ini dengan persoalan retorik ini? Kenapa kamu tidak mahu beriman? Kalau orang Islam dah beriman. Jadi apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengapa mereka tidak mahu beriman? Maksudnya kalau orang Islam baca ayat ini, mengapa kamu tidak mahu tambah keimanan kamu? Kenapa iman kamu itu tidak meningkat apabila kamu mengkaji ayat ini? Bila kamu mengetahui tentang keajaiban air dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, afala yu'minun? Kenapa mereka itu tidak mahu tambah keimanan mereka? Kalau mereka itu bukan orang Islam, maka soalan ini ditujukan kepada mereka secara langsung, secara direct. Kalau kamu dah tahu kelebihan dan keajaiban air dan fakta bahawasanya air itu diperlukan oleh semua kehidupan, dan Allah SWT dah sebut dalam Al-Quran 1400 tahun dahulu sebelum ada ilmu yang mana menunjukkan bahawasanya kehidupan itu perlukan air, maka Al-Quran itu benar. Afala yu'minun? Kenapa kamu tidak mahu beriman? Jadi maknanya setiap soalan pada akhir ayat yang mencatatkan ataupun menyebut tentang keajaiban ciptaan Allah SWT, Allah akhiri dengan ajakan untuk beriman. Mari beriman. Itu tujuan dia. Bukan setakat Allah SWT letakkan Al-Quran tentang fakta alam ini, itu dan ini dan sebagainya yang menjadi keajaiban kepada manusia untuk kita kagum begitu saja. Tidak. Natijahnya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nak orang bukan Islam itu terbuka hatinya dan melihat kebenaran Al-Quran. Dan akhirnya mencari kebenaran, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri hidayat kepada mereka yang mencari kebenaran. Dan bagi orang yang dah beriman, apabila baca ayat-ayat berkenaan ciptaan Allah SWT di alam ini yang sangat ajaib, maka tambah keimanannya kepada Allah SWT, kukuh ketakwaannya kepada Allah SWT, makin dia itu cinta pada Allah SWT, makin dia itu merendahkan dirinya kepada Allah SWT, zat yang maha pencipta, yang tidak ada tandingan pada ciptaannya. Itu tujuan dalam Al-Quran bila Allah SWT datangkan tentang ayat-ayat berkenaan dengan fakta alam ini yang hanya diketahui oleh manusia sekarang dan tidak diketahui oleh manusia dahulu.
Dan begitu juga fakta-fakta yang mana manusia sekarang ini tak tahu, tak dapat nak tafsirkan. Tapi insya-Allah pada manusia akan datang, generasi akan datang, bila bertambah ilmu pengetahuan mereka tentang alam ini, maka mereka akan dapat lihat kebenaran Al-Quran melalui ayat-ayat tersebut. Jadi Allah SWT jadikan setiap sesuatu tu dengan air, dan air ini sesuatu yang sangat ajaib, saya katakan tadi. Mengapa ajaib? Nah, kenapa ayat ini merupakan sesuatu yang merupakan mukjizat Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu sendiri? Kerana manusia pada zaman dahulu, mereka tak tahu bahawasanya manusia ini secara umumnya adalah air. Dan semua makhluk, bukan setakat manusia ini, majoriti dalam badannya adalah air. Kita lihat kajian. Bagi badan manusia, lelaki dan juga perempuan, otak kita sahaja, 25% sahaja yang dikatakan solid. 75% adalah air. Ini otak. Oleh kerana itu, kalau tak ada air, otak ni tak boleh berfungsi. Dia kering. Untuk menjadikan otak ni berfungsi, 75% dia itu adalah air. Hebat. Sedangkan kita ni berfikir dengan otak. Segala informasi termasuk dalam otak. Pergerakan badan kita semua ini dikontrol oleh otak. Tetapi otak ini 75% adalah air. Maknanya setiap sel lemak yang ada dalam otak ini terdiri daripada molekul air, H2O. Darah pula, sudah pasti darah itu adalah air, cecair. Sebab apa? Darah itu mengalir. Maka darah itu 83% adalah air. 17% barulah benda-benda lain seperti sel darah, hemoglobin, seperti lemak-lemak yang dibawa oleh darah tersebut, zat-zat yang dibawa oleh darah, dan apa jua benda yang dibawa oleh darah tersebut itu terbentuk hanyalah 17% saja. 83% adalah air. Dan darah ini lebih kurang kandungannya sama seperti apa? Seperti air laut. Cuma dia itu merah kerana dia ada sel hemoglobin yang membawa oksigen. Kerana itu dia itu menjadi merah. Jika tidak, dia itu adalah seperti air laut. Dia itu seperti air masin. Kerana itu orang yang taruh IV masuk dalam darahnya kerana nak kasih darah itu lebih banyak mengalir, kan? Dia taruh saline solution, dia taruh air masin. Kerana itulah darah. Jadi 83% darah kita adalah air. Jantung kita, subhanallah. Walaupun jantung tu kita boleh pegang, kita boleh angkat, solid thing. Ada dia punya muscle dan sebagainya. Tapi yang muscle dia semua tu hanyalah lebih kurang 20-21% saja. 79% kandungan jantung tu adalah air. Dia merupakan darah. 79% tu adalah darah, yang mana 83% tersebut adalah air. Jadi banyak kandungan air sebenarnya. Kalau kita keluarkan air daripada darah tersebut, maka jantung tu akan mengecil kepada 20% saja daripada saiz dia. Kecil. Jadi itu kita lihat. Jantung tu air. Tulang kita keras, ketuk, tak pecah. Kena hentak betul-betul baru dia pecah. Tu tulang manusia, keras. Orang kata tulang mana ada air. Tapi tulang sebenarnya juga ada air. 22% adalah air. Tulang begitu keras ada air. Macam mana air itu terkandung dalam tulang? Kalau kita lihat tulang tu, kita dah mana-mana tulang binatang mana ke, kita lihat, kita keringkan, tulang keras, tak ada air. Orang kata pepatah English, as dry as a bone. Kan tidak ada air langsung. Tapi mana datang air daripada tulang tersebut? Ini tulang dalam badan manusia sebelum dikeluarkan. Tulang dalam badan kita ini, terutama kita lihat tulang peha, tulang kita punya betis. Dalam tulang tu kosong. Dalam tulang itu kosong. Tulang bukan solid. Kalau tulang semua solid, kita akan jadi sangat berat. Kerana Allah jadikan tulang itu kosong dan dia tu ada lubang-lubang yang banyak dekat kelilingnya, porous lah katanya, maka tulang itu kukuh, keras, tak mudah pecah, tapi ringan. Keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau tulang tu solid macam besi, memang dia kuat, kukuh, tapi senang patah. Dia brittle. Dia strong tapi dia brittle, dia senang patah. Tapi kalau tulang itu dia itu dalam ada lubang-lubang kan, porous tersebut, dia kukuh, kuat, taklah kuat seperti besi, tetapi tak mudah patah. Susah nak patahkan. Itu keajaiban ciptaan Allah. Tambahan pula dia tu ringan, maka senang dibawa ke sana kemari. Taklah orang bayangkan kalau manusia ini tulangnya semuanya solid, semuanya solid, maka dia akan mudah jatuh. Melainkan beberapa tulang dalam badan manusia yang Allah ciptakan betul-betul solid. Kerana memang diperlukan solid tersebut. Kerana apa? Kekuatannya itu sangat kuat. Kalau dia tu solid, memang kekuatannya sangat kuat. Lebih kuat daripada tulang yang mana dalam dia ada lubang-lubang tersebut. Tapi solid, seperti yang saya katakan tadi, dia mudah pecah, dia brittle. Di manakah tulang tersebut? Tulang itu adalah berada di tengkorak kita. Tengkorak kita ini solid. Kenapa solid? Kerana dia itu nak melindungi organ yang sangat penting, yang paling terpenting dalam badan kita, iaitu otak. Yang kontrol semuanya. Ini tulang ni solid. Kerana itu dia sangat kuat. Dia hentak ke apa, tak mudah pecah. Tapi kalau betul-betul terhentak, dia akan merekah terus. Dia akan pecah tu, dia akan brittle, dia pecah terus. Na'udzubillah min zalik. Jadi, sebagian besar tulang dalam badan kita ini, dia itu berlubang-lubang, dan di antara lubang-lubang ini mengandungi apa? Air. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk som-som. Som-som ini dia macam lemak yang menghasilkan white blood cell. Dan white blood cell ni penting untuk badan kita melawan segala kuman. Kerana kita ini, kehidupan kita kat dunia ini, kita terdedah dengan berbagai bakteria dan virus keliling kita. Dan ada bakteria yang fungsinya kita perlukan dalam badan kita, ada bakteria yang menjadi musuh kepada kita. Jadi badan kita ni perlu kenal pasti mana satukah bakteria yang membawa manfaat kepada kita, seperti bakteria dalam perut kita, dalam kita punya usus kita, dan ada mana bakteria yang kalau masuk dalam badan kita menyebabkan kita sakit, kita demam, sesama dan sebagainya. Dan apa nama, badan ni kena tahu. Jadi badan ini perlu membezakan mana yang baik, mana yang tak baik. Jadi yang tak baik dia datang, dia attack. Apa yang attack? White blood cell. Darah putih kata orang Melayu. Dan ini datang daripada som-som dalam tulang. Makanya tulang begitu keras pun sebenarnya 22%-nya, banyakkan tulang dalam badan kita ini 22% adalah air. Baki 80% solid material, kalsium. Tulang tersebut agar dia tu kuat. Muscle. Orang angkat besi, nak muscle dia besar dan sebagainya. Muscle awak yang begitu besar, yang membantu awak untuk jadi kuat, angkat barang dan sebagainya, sebenarnya 75% adalah air. Habis yang terkeluar tu jojol dan sebagainya tu, itu hanyalah 25% daripada protein-protein, sel protein yang ada. Dan dalam sel protein tu sendiri ada air. Jadi 75% muscle kita adalah air yang kita gunakan untuk gerakkan badan kita, kepala kita, semuanya. Ini semua memerlukan muscle. Dia tarik, dia contract, dia push, dia contract. Itu menyebabkan badan kita ini bergerak. Dia sama ada dia kalau contract, benda tu termasuk. Macam kita katakan kita angkat tangan kita. Maka muscle ini contract. Kita otak kita arahkan muscle kita ni untuk contract, maka tangan kita pun ternaik. Kalau otak kita arahkan otak kita untuk beri signal kepada tangan ini untuk dia tu expand, maka tangan kita terbuka. Jadi orang kata saya dapat kontrol tangan saya. Ya, awak kontrol tangan awak melalui otak awak yang hantar signal melalui urat saraf kepada tangan tersebut. Kalau awak tak boleh nak kontrol signal ini, tangan ini akan bergerak dengan sendirinya. Kerana itu ada orang tangan dia tiba-tiba dia jerking. Macam mana boleh jerking? Sebab signal tu misfire daripada otak dia kepada tangan dia tersebut, signal dia tu tertembak. Jadi bila tertembak, tangan tu tergerak. Begitu juga kadang kita tertekan urat kat belakang kita. Urat belakang kita ni yang kontrol urat saraf kat sini. Bila tertekan dia tu tergerak sedikit. Dia tergerak kanan, tergerak kiri. Saya tak kontrol, macam mana boleh tergerak macam itu? Sebab muscle tangan awak kat belakang tersebut misfire atau tertekan atau apa saja yang berlaku kat situ. Jadi ini nerve cell ini, urat saraf ini yang kontrol muscle ini,
muscle ini yang contract, yang expand ni adalah air. Kebanyakannya adalah air. Dalam sel ni adalah air. Liver, kita punya hati kita. Bukan jantung, hati kita ni. 86% adalah air. 15% saja adalah solid thing. Yang 15% ini yang kontrol fungsi hati kita ini, yang membersihkan badan kita ini daripada toksin. Macam mana badan kita dapat bersihkan daripada toksin-toksin dalam badan ini? Kerana kita ini banyak masukkan benda-benda beracun dalam badan. Orang yang minum arak, racun. Orang yang makan benda-benda yang berbahaya, racun. Jadi yang membersihkannya, tukang bersih itu adalah hati. Kerana itu, kalau seseorang tu banyak minum arak, yang pertama yang rosak adalah hatinya, liver dia. Kenapa? Kerana dia dah overload kerjanya. Tak boleh nak bersihkan lagi. Dan arak ini dia racun, dia adalah poison. Dia menghancurkan, alkohol tu ni menghancurkan sel di dalam hati. Dan apa juga sel? Kita lihat orang sekarang ni suka pakai hand sanitizer. Dan hand sanitizer ini kebanyakannya ada alkohol ataupun versi daripada alkohol. Kenapa alkohol? Sebab alkohol itu membunuh sel. Orang nak injection, dia sapu alkohol dekat kulit sebelum injection. Kenapa? Sebab apa? Dia bunuh sel bakteria yang ada di atas kulit tersebut. Macam mana dia boleh bunuh? Alkohol ini dia akan merobek dan memecahkan kulit sel tersebut. Dia punya protective layer of cell tersebut. Sel ini dia ada dia punya kulit dia. Kita robek kulit dia, sekali isinya akan terburai, maka matilah sel tersebut. Jadi alkohol ni dia akan robek dia akan koyak-koyakkan dia punya cell wall tersebut. Jadi sel tu mati. Jadi itu kekuatan alkohol. Dia tu membunuh sel. Kerana itu orang yang banyak minum arak, dia akan membunuh sel dalam badannya. Otaknya terjejas, hatinya terjejas kerana ada kandungan etanol. Etanol tu salah satu daripada chemical dalam family alkohol. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk apa? Untuk walaupun mengambil setitik arak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, apa yang sedikitnya memabukkan, maka yang banyaknya juga akan jadi tidak maaf. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sikitnya juga adalah haram. Apa yang banyaknya memabukkan, iaitu etanol, alkohol, maka sikitnya juga adalah haram. Orang kata sikit tak memabukkan. Ya, sikit tu dapat membunuh sel. Pertama. Kedua, sel yang sedikit tu boleh menyebabkan otak ini ketagih. Maka dia akan bertambah bilangannya. Jadi Allah SWT atau Islam ini melarang kita secara mutlak 100% avoid alkohol walaupun setitik, dan elakkan diri daripada apa jua yang kena-mengena dengan alkohol. Seperti apa? Seperti duduk bersama-sama meraihkan orang yang minum arak. Ini dilaknat oleh Allah SWT. Orang yang bawa arak kepada orang yang nak minum, dituangkan arak kepada orang yang nak minum, Allah SWT laknat. Ketiga, orang yang mana mempromosi arak juga dilaknat. Maknanya dia advertise tu arak sama ada secara langsung atau tak langsung. Kalau langsung maknanya dia memang terima kontrak untuk advertise arak. Secara tak langsung, seseorang yang maaf cakap dia beli jersey bola yang mana ada logo arak ataupun ada nama arak. Kalau dia kata tak, saya hanya sokong pasukan bola kegemaran saya saja, bukannya arak ini. Tetapi dengan awak beli dengan ada nama arak tersebut, Carlsberg ke atau apa saja ke, awak secara tak langsung mempromosi arak tersebut. Kenapa? Company arak itu dia sponsor jersey dan dia bayar berjuta-juta dolar kepada pasukan bola tersebut supaya namanya ada dalam jersey bola itu dan peminat-peminat beli, dan secara tak langsung promosi brand arak tersebut. Juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang bantu menghasilkan arak juga dilaknat oleh Allah SWT. Apa jua yang kena dengan arak dilaknat oleh Allah SWT. Jadi arak tu sangat-sangat berbahaya. Jadi balik kepada fungsi liver ini, hati ini, orang yang minum arak, hatinya akan rosak first kali. Dia kena sakit cirrhosis. Dia boleh kena kanser liver dan sebagainya.
Liver ini yang fungsi sangat penting, yang membersihkan badan kita daripada segala toksik-toksik dalam badan ini, ia terdiri 25%, tidak maaf, 15%, hanya 15% saja yang dikatakan solid. 85% adalah air. Subhanallah. Jadi badan kita ni air kebanyakannya. Pinggang kita 83% adalah air. Pinggang yang bukan pinggang lah, ginjal kita ini yang fungsinya untuk menapis cecair dalam badan, darah itu daripada segala benda-benda yang berbahaya, daripada cecair-cecair yang berbahaya. Setelah dibersihkan oleh liver kita, dibawa kepada pinggang dan pinggang tu tapis lagi, dan mana yang kotor tersebut tu akan diletakkan atau diletakkan tempat storage yang mana akhirnya kalau penuh akan hantar signal kepada otak untuk manusia itu keluarkan. Maka dibuang air kecil. Ginjal 83% adalah air. Maka secara keseluruhannya, secara umumnya, badan kita ini 70 hingga 75% badan kita adalah air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air semua yang hidup tersebut. Tanpa air, tidak ada makhluk yang boleh hidup atas muka bumi ini. Kita tahu sejauh ini, di atas muka bumi tidak ada makhluk yang boleh hidup tanpa ada air. Dan manusia itu sendiri dan segala makhluk, bukan sekadar manusia, binatang itu sendiri adalah air. Malah kalau kita lihat, bakteria juga adalah air. Kerana bakteria terdiri daripada sel. Sama ada dia 1 sel, 2 sel, 3 sel. Dan sel itu sendiri adalah air. 80% sel tersebut adalah air. Kerana itu kalau sel itu kering daripada air, maka sel tu akan mati. Sel tu hanya boleh hidup kalau sekiranya airnya tidak hilang. Ini asas kepada makhluk, semua makhluk. Tak kiralah manusia ke, binatang ke, tumbuhan ke, bakteria ke, semuanya, virus sekalipun, daripada sel. Dan sel tersebut itu 70-80% adalah air. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini 1400 tahun yang lepas. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala cipta daripada air. Ini mukjizat Al-Quran itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat, bukan setakat badan kita, kita lihat sistem pengaliran darah yang sangat penting dalam badan kita ini. Kita punya bukan urat saraf, kita punya pembuluh darah ini, sama ada dia itu arteri ataupun vein. Kalau arteri itu membawa darah yang ada oksigen daripada jantung ke seluruh badan kita, dan arteri tersebut adalah vein tu adalah darah yang sudah diambil oksigennya. Kalau kita lihat dalam gambar di sini, yang merah itu adalah arteri, yang biru tersebut adalah vein. Jadi dua pembuluh darah daripada jantung kepada jantung. Daripada jantung kepada jantung. Jadi jantung tu pump darah yang mana ada oksigen kepada seluruh anggota badan kita, otak kita secara terutama sekali. Kalau kita lihat struktur badan kita ini, ada satu pembuluh darah yang specially dedicated untuk sampai kepada otak. Sebab apa? Otak ini perlukan banyak oksigen. 25% oksigen diperlukan oleh otak. 75% anggota yang lain. Ini paling banyak nak sedut otak, sedut oksigen. Jadi yang pertama organ yang akan mati kalau sekiranya tidak ada oksigen adalah otak. Anggota lain masih lagi boleh hidup, masih lagi boleh berfungsi untuk sekian lama lah walaupun tak ada oksigen. Tapi otak ni akan first pergi bila tak ada oksigen kerana dia perlukan banyak oksigen. Ini penting otak ni. Jadi pembawa darah kepada organ dinamakan arteri, sudah diambil oksigen tersebut, kemudian darah tersebut dah kurang oksigen, maka dia itu akan hilang dia akan hilang kemerahan jadi kebiruan sedikit, kemudian dia akan balik kepada jantung. Kemudian jantung akan divert darah yang mana kurang oksigen ini pergi kepada mana? Pergi pada paru-paru kita. Subhanallah, ini semua automatik Allah SWT cipta. Keajaiban ciptaan Allah SWT. Kita tak kontrol. Ini semua automatic machine Allah dah setkan. Jadi darah tu sampai kepada sini, otak dah ambil oksigen, dia turun balik kepada sebelah kiri kita, pergi kepada jantung kita, dan jantung akan divert kepada paru-paru kita untuk ambil oksigen yang kita
Kita bernafas ini, kita ambil oksigen, pergi kepada kita punya paru-paru tu, paru-paru kita itu akan sedut sel oksigen atau molekul oksigen, masukkan dalam darah, dan darah itu dah penuh dengan oksigen, pergi pada jantung balik, dan kemudian jantung pam kepada seluruh anggota badan lain, termasuklah otak. Jadi begitulah proses kita lihat, subhanallah, pengaliran darah dalam badan kita. Jadi ini semua pembuluh darah ini yang membawa darah. Darah tu sudah kita tahu adalah 87% adalah air, kan? Tetapi pembuluh darah tersebut itu terdiri daripada sel, dan sel itu adalah air. Jadi hatta sistem yang sangat penting dalam badan kita ini, iaitu darah ini sendiri adalah air. Majoritinya adalah air. Lebih 80% adalah air. Orang kata, ialah pembuluh darah tu air, jadi apa keajaiban dia? Keajaiban dia ialah apa? Pembuluh darah ini, dia bukan setakat pembuluh darah kosong gitu untuk darah mengalir saja. Itu hanya untuk arteri. Kita lihat gambar sebelah sana yang pembuluh darah merah tu adalah arteri. Jadi dia itu hanyalah bulat, darah itu mengalir terus, keluar, luncur, jalan. Melainkan kalau darah itu membawa lemak dan lemak banyak sangat, tak boleh proses, maka lemak tu melekat dekat dekat dinding sel tu, dinding pembuluh darah tersebut, macam sumbat gitu. Maka dia kalau makin tebal jadi sumbat. Sama juga macam kalau kita lihat paip-paip air, sewerage yang mana daripada sink dan sebagainya kadang sumbat. Kenapa? Kerana minyak dan sebagainya dia itu melekat dekat keliling paip tersebut, maka dia mendebar sehingga dia itu jadi semacam blok untuk perjalanan air. Jadi begitu juga darah. Kalau tak ada, dia akan luncur jalan saja begitu. Tetapi kalau kita lihat yang warna biru itu, ini pembuluh darah yang membawa darah yang telah diambil oksigennya daripada organ balik kepada jantung, kan, untuk dihantar, divert balik kepada paru-paru untuk ambil oksigen. Pembuluh darah ini, darah dalamnya jalan tidak lancar. Kenapa? Sebabnya dia bukan daripada jantung. Kalau daripada jantung tu pam, maka darah tu mengalir, laju. Jadi dia meluncur begitu saja. Bila sampai kepada penghujung kita punya organ kita, yang mana dia itu nak supply oksigen kepada organ kita tu, dia sampai kepada pembuluh darah yang halus-halus, dinamakan capillary. Kalau kita lihat dekat dalam gambar di situ, dia itu kita lihat yang di tengah-tengah itu seperti macam rambut yang halus, itu capillary. Itu namanya capillary. Dia pembuluh darah yang halus, Allah jadikan halus supaya mudah oksigen, molekul oksigen tu keluar daripada kulit pembuluh darah yang halus tersebut, capillary ini, dan pergi kepada organ. Jadi organ tu ada oksigen. Jadi bila sampai kepada capillary, speed darah tu akan slow. Kalau tak slow, pembuluh darah yang capillary ni akan burst, pecah. Sebab laju sangat. Dia laju sangat, dia akan pecah. Jadi Allah SWT jadikan speed dia begitu sangat fine tune, sehingga bila dia sampai kepada kawasan capillary yang halus ini, speed dia begitu dah slow, dan sesuai sehingga tidak pecah pembuluh darah yang halus ni, capillary sini, dan boleh supply oksigen. Lepas dia kasih oksigen, maka dia akan keluar daripada capillaries ni, masuk balik kepada highway yang vein, itu lane kecil, dia masuk pada highway balik, dan bila dia masuk highway balik, speed dia dah perlahan. Speed dia dah perlahan, dia tak berhenti, dia tetap berjalan, tapi speed dah perlahan, tak seperti dalam pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah vein ini, dia akan jalan perlahan. Kalau dia jalan perlahan, kemungkinan dia boleh tergostan. Macam dia boleh tergostan, kalau dia itu naik ke atas, gravity tarik ke bawah, dan dia dah lah slow. Dia naik atas, dia slow, gravity tarik, jadi kadang dia slow, jatuh balik. Kalau dia jatuh balik, maka darah itu akan maknanya berkumpul dekat sebelah bawah, yang akan menjadikan vein ini dia akan mengembang. Ini berbahaya, dan dia akan jadi bengkak. Dan dia boleh pecah pun kalau banyak sangat. Ini dinamakan sebagai fenomena, nama dia varicose vein. Ini berlaku banyak dalam di kaki, di kawasan kaki, yang mana
darah tu daripada kaki naik balik ke jantung tu perjalanan ni jauh. Daripada bawah kaki, tapak kaki nak sampai ke atas melalui betis dan peha tersebut, perjalanan jauh. Kadang-kadang sampai kepada peha atau sampai pada betis sekalipun dah hilang speed dia, maka darah tu boleh jatuh. Dan dia akan accumulate, dan kita lihat nanti, kita boleh lihat vein ini dia akan nampak membesar. Dia terbujur keluar daripada betis. Nampak sangat, maknanya darah itu dah mengembang. Dia boleh pecah kalau skin terlalu baik sangat. Jaranglah pecah, tapi dia boleh accumulate dekat situ. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan vein ini dalamnya ada valve. Kalau kita lihat dalam gambar tersebut tu, biru tersebut, dia ada macam mulut kat tengah-tengah tu. Macam bibir tengah-tengah tersebut. Bibir ini, dia terbuka ke atas dan dia tak boleh terjatuh ke bawah. Dia terbuka ke atas saja. Jadi darah itu kalau mengalir daripada bawah, dia terbuka. Dia terbuka. Tapi kalau darah tu speed dia slow, darah tu jatuh balik, dia akan tolak bibir itu tutup. Jadi darah tu dia tidak akan jatuh ke bawah, dia akan tertahan kat situ. Pintu dia tertahan kat situ. Ni valve ni, tertahan kat situ. Jadi taklah dia tu berkumpul kat bawah. Jadi dia kumpul kat sini, dia kumpul kat sini, dia kumpul kat sini. Kemudian kalau darah tu berjalan kembali, dia akan terbuka balik. Jadi dia push darah tu ni atas balik. Ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi macam mana nak push benda tu ni atas? Sama ada orang tu angkat kaki dia, supaya kaki dia lebih tinggi daripada jantungnya. Jadi darah tu meluncur, buka, jatuh, terus jatuh ke jantung. Jadi valve tu terbuka begitu saja. Kerana darah tu meluncur jatuh ke bawah. Terbuka gitu, dia tak tertutup balik. Terbuka itu jalan. Ataupun orang itu berjalan. Dia berjalan, dia bila berjalan, dia exercise, dia duduk, dia diri, dia stretching, itu menyebabkan pembuluh darah itu dia contract, dia expand, maka dia pushkan darah tersebut itu, macam kita squeeze pembuluh darah tu, kita squeeze dia, maka dia itu akan tolak darah itu naik ke perlahan-lahan naik kepada jantung. Dia akan membantu speed darah itu sampai kepada jantung. Kerana itu dinasihatkan mereka yang duduk lama, sama ada mereka duduk lama di depan komputer, mereka duduk lama di depan televisyen, mereka duduk lama di dalam kapal terbang sehingga berjam-jam lamanya, dinasihatkan agar buat stretching exercise. Sama ada dia berjalan ataupun caranya ialah dia itu mengetatkan otot-otot di bahagian dia punya kaki dia, terutama betis dia tu, dia ketatkan otot dia dan dilonggarkan. Dia ketatkan, dia longgarkan. Jadi otot tu, muscle tu dia bila press, dia compress, darah tu naik atas. Dan dia relax. Dia compress lagi, naik atas. Jadi macam gitu darah tu dapat bantu jalan. Jadi ini kita lihat subhanallah, keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini, valve ini semua ini, muscle ini semua bantu perjalanan darah ini, kebanyakannya daripada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Bahkan kalau kita lihat macam mana kita kontrol kita punya muscle tersebut agar dia contract, kemudian dia release. Kita arahkan kita punya muscle dekat betis kita untuk contract supaya darah tu berjalan. Ini otak kita yang hantar signal tersebut. Otak ni hantar signal melalui urat saraf. Dan urat saraf ni sangat penting dalam badan. Dia daripada otak dan sampai kepada seluruh badan kita melalui highway yang dia melalui highway tersebut adalah tulang belakang. Ni highway dia. Jadi kerana itu kalau highway itu pecah, seluruh badan kita ini tidak dapat signal daripada otak, maka lumpuh. Jadi tulang belakang tu sangat penting untuk dijaga. Dan urat saraf ini, perjalanan urat saraf ni melalui tiub dia tersebut itu, tiub dia ini, dia macam wire. Wire, kalau kita lihat, besi, dan dia ada dia punya kulit dia. Kulit dia mestilah daripada plastik dan sebagainya supaya tak kena electrocuted. Dan dia selamat, elektrik jalan tengah-tengah wire tersebut, dia tidak escape. Begitu juga urat saraf kita ini, dia adalah sel yang membawa signal tersebut. Signal tersebut dinamakan sebagai neuron. Dia jalan, kemudian electrical signal dia lah. Dan dia mesti ada dia punya shield dia. Dia punya lapitan dia, pelapik bagi highway ini. Dan pelapik ini adalah lemak-lemak yang memang terkumpul kat situ. Dan lemak ini sangat penting. Kalau tak ada lemak, signal tu akan terkeluar. Dia signal loss. Bila signal loss, kadang-kadang tak boleh nak kontrol badan. Kerana kita terlihat orang-orang yang semakin tua,
dia punya coordination dia makin slow. Dia tak macam orang muda cergas lari sini perlahan. Kenapa? Sebab apa signal nak jalan tu perlahan. Kenapa signal jalan tu perlahan? Kerana dia punya shield dia tu dah banyak hilang. Jadi signal dia dah lost banyak. Jadi sampai signal kepada urat badan dia tersebut tu atau muscle dia tu sedikit. Lambat. Dia punya speed dia tu lambat kerana banyak dah hilang. Jadi kerana itu ini biasa berlaku pada orang yang dah semakin berumur lah. Jadi kerana itu makin tua. Jadi kadang-kadang dia tak boleh kontrol. Kadang tangan dia begitu saja, tak cegas orang kat tangan sini. Tak, tangan dia stay gitu. Mulut dia pun gitu. Muka dia pun straight. Kenapa? Kerana dah hilang dia punya shield dia tersebut tu, maka signal yang sampai pada otak kepada anggota-anggota badan ini slow. Walaupun otak dia masih cergas, boleh fikir. Macam-macam dia boleh fikir, tapi nak gerakkan badan tu slow. Ini belum lagi dari sudut muscle dia makin lemah dan sebagainya. Jadi shield dia ni sangat penting. Dan shield ni lemak terdiri daripada air. Majoritinya 80% lemak tu adalah air. 20% benda lain, minyak dan sebagainya. Jadi kita lihat air itu sangat penting dalam sistem tubuh makhluk. Tak kiralah manusia ke binatang ke, harta tumbuh-tumbuhan pun, air itu sangat penting untuk membuluh darah dia, untuk membawa makanan dan sebagainya dalam badan dan sebagainya, dan juga untuk fungsi otak dan sebagainya. Dan akhir sekali kita lihat bahawasanya air ini sangat penting untuk melarutkan makanan dalam badan kita sehingga dia boleh bawa segala zat-zat dalam badan kita. Bagaimana ini boleh berlaku? InsyaAllah saya akan sambung nanti pada kuliah yang akan datang. Jadi sampai sini dahulu. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada video seterusnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.